Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 5 akan menerangkan berkenaan motor arus ulang-alik 3 fasa. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Wakiuddin bin Samsul Nizam, memegang nombor metrik DB190035. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Amran Biruddin, pemegang kad metrik DB190030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan bin Daud, nombor metrik DB190150. Seterusnya, saya Aina Jiha binti Mal Hassan, nombor metrik DB190117. Kita akan mulakan dengan bab 1 iaitu pengenalan mengenai motor arus ulang-alik 3 fasa. Motor arus ulang-alik 3 fasa merupakan motor yang dibina supaya dapat dikendalikan pada bekalan 3 fasa iaitu sebanyak 415 volt. Motor 3 fasa merupakan motor yang paling banyak digunakan terutama sekali di dalam industri. Motor menggunakan hukum tangan kiri Fleming yang menggunakan 3 jari seperti yang ditunjukkan pada gambar rajah di sebelah saya iaitu jari telunjuk, jari tengah dan juga ibu jari, di mana ibu jari menunjukkan arah daya, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dan jari tengah menunjukkan arah arus. Pada bab 2 ini pula kita akan pergi kepada bahagian binaan motor iaitu terdapat 2 bahagian utama pada motor iaitu pemegun ataupun stator dan juga pemutar iaitu rotor. Jika anda lihat gambar rajah di sebelah saya itu merupakan sebuah pemegun. Pemegun atau pertama adalah bahagian yang pegun di dalam motor. Tugas pertama pemegun ialah sebagai teras untuk menghasilkan medan magnet di pemegun dan sebagai pelengkap litar magnet. Jika anda lihat di bahagian sebelah saya ini merupakan pemutar ataupun rotor. Pemutar ataupun sekunder ialah bahagian yang berputar. Tugas utama pemutar ialah untuk memutarkan aci di dalam motor dan menghasilkan medan magnet yang bertindak balas dengan medan berputar. Berikut merupakan gambar-gambar berkenaan motor 3 fasa arus ulang-alik. Gambar A menunjukkan binaan asas lain di dalam motor seperti kotak punca, penutup belakang, kipas, anchor, kuk, galas berbola, aci dan juga penutup depan. Gambar B pula menunjukkan rotor bagi motor sangkar tupai dan keratan rentas bagi motor sangkar tupai. Kita pergi ke gambar seterusnya iaitu gambar C. Gambar C menunjukkan rotor bagi motor slip ring dan juga keratan rentas bagi motor slip ring. Gambar D pula menunjukkan binaan pada motor segerak. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan bab 3 iaitu prinsip kendalian arus 3 fasa, di mana terdapat banyak aplikasi motor aruhan 3 fasa yang mempunyai saiz yang berbeza-beza dari segi setengah kilowatt hingga beribu-ribu kilowatt. Ianya boleh ditemui di mana-mana dari bengkel kecil hingga ke bengkel pembuatan yang sangat besar. Sebagai contoh, pada jentera perindustrian motor aruhan, ianya biasa digunakan secara meluas seperti pump, pemampat, blower, compactor dan sebagainya. Terdapat banyak kelebihan motor AC 3 fasa di mana reka bentuk yang mudah, pembinaan yang lasak, operasi yang boleh dipercayai, kos pemulakan yang rendah, operasi mudah dan penyelenggaraan mudah, dia kawalan mudah untuk memulakan dan kawalan kelajuan serta kecekapan yang tinggi. Di mana yang pertama adalah reka bentuk yang mudah, di mana motor aruhan terdiri daripada stator, pegun dan pemutar-pemutar yang membawa kepada kemudahan pembuatan dan penyelenggaraan. Yang kedua adalah pembinaan yang lasak, di mana motor aruhan dibina untuk menjadi teguh dan tahan lama serta membolehkan ianya menahan keadaan dan persikatan operasi yang keras. Di mana yang ketiga adalah operasi yang boleh dipercayai oleh kerana reka bentuk yang mudah dan ketiadaan berus atau komputer. Motor aruhan mempunyai bahagian yang bergerak lebih sedikit, di mana ia mengurangkan kemungkinan kegagalan mekanikal dan meningkatkan kepercayaan keseluruhan. Dan yang keempat adalah kos permulaan rendah, di mana motor aruhan 3 fasa biasanya mempunyai kos permulaan yang lebih rendah berbanding dengan jenis motor lain. Ianya menjadikan kos efektif untuk pelbagai aplikasi. Dan yang kelima adalah operasi murah dan penyelenggaraan mudah, di mana motor aruhan mudah dikendalikan. Ia memerlukan campur tangan pengguna yang minimum. Tugas penyelenggaraan biasanya terhad kepada pemeriksaan rutin, pelinciran dan penggantian galas sekali sekala.
Dan yang keenam adalah dia kawalan mudah untuk memulakan dan kawalan untuk mengawal kelajuan. Baik, untuk mengetahui prinsip kendalian motor arus lalu 3 fasa, kita hendaklah mengetahui hukum Faraday dan hukum tangan kiri Fleming, di mana hukum Faraday adalah bermaksud daya gerak elektrik berkaitan terus dengan kadar pemotongan garis medan magnet, dan hukum Faraday juga menyatakan bahawa perubahan flux magnetik yang melintasi suatu konduktor akan menghasilkan arus elektrik induksi dalam konduktor tersebut. Flux magnetik adalah jumlah garis-garis gaya medan magnet yang melintasi suatu permukaan tertutup, di mana hukum tangan kiri Fleming adalah sebuah prinsip dalam fizik yang digunakan untuk menentukan arah gaya, arah arus, arah gerakan dalam sistem yang melibatkan medan magnet, arus elektrik dan pergerakan relatif, di mana kami ada juga menyediakan formula untuk hukum Faraday dan hukum tangan kiri Fleming, di mana ibu jari adalah untuk motion, jari tunjuk adalah untuk medan magnet dan jari tengah adalah untuk arus, menentukan arus. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip kendalian, di mana prinsip kerja motor aruhan 3 fasa adalah berdasarkan konsep induksi elektromagnet. Antara proses kendalian operasi motor 3 fasa adalah melalui stator, induction, magnetic field, rotor, putaran rotor dan operasi motor. Berdasarkan penghasilan medan magnet pemutar, apabila belitan pemungkun dibekalkan dengan belitan 3 fasa, medan magnet berputar akan terhasil dan berputar dalam satu kelajuan yang dinamakan sebagai kelajuan segerak. Pembentukan belitan bergalir pemutar terhasil daripada medan magnet berputar yang kelajuannya bergantung kepada frekuensi bekalan dan bilangan kutub. Dan pengalir pemutar akan menghasilkan DGE dan akan menyebabkan berlakunya pengaliran arus dalam belitan pengalir pemutar. Tindak balas kedua-dua magnet ini akan menghasilkan daya kilas untuk menggerakkan pemutar. Untuk bahagian bab 4 pula, saya akan menerangkan berkaitan dengan simulasi atau kendalian bagi motor arus sonade 3 fasa, di mana untuk simulasi ini, motor arus sonade 3 fasa terdapat dua bahagian, iaitu motor segerak dan motor tidak segerak. Okey, motor segerak mempunyai rotor dan stator yang berputar pada kelajuan yang sama, manakala motor tidak segerak mempunyai rotor yang berputar pada kelajuan yang sangat berbeza daripada segi statornya lah. Okey, untuk motor aruhan tidak segerak iaitu sangkar tupai, di mana belitan medan atau belitan pemungkun pada motor aruhan 3 fasa terdiri daripada 3 belitan bagi setiap fasa yang mana terpisah sebanyak 120 angle ataupun phase. Apabila bekalan 3 fasa dibekalkan pada belitan pemungkun, medan magnet akan terbentuk pada setiap belitan dan membentuk satu medan magnet yang sentiasa berputar pada pemungkun. Penghasilan medan magnet ini adalah disebabkan turun naiknya arus di pemungkun mengikut gelombang frekuensi bekalan. Medan magnet berputar yang terhasil di pemungkun akan mengaruh pengalir rotor atau pemutar secara aruhan saling sama seperti yang berlaku pada pengubah ataupun transformer. Apabila dibekalkan voltan 3 fasa, medan magnet berputar akan terhasil dan akan berputar pada satu kelajuan yang dipanggil kelajuan segerak. Medan magnet berputar akan memotong jalur-jalur pengalir pemutar, di mana daya gerak elektrik akan terhasil dalam pengalir pemutar. Yang terhasil menyebabkan berlaku pengaliran arus dalam jalur-jalur pengalir pemutar dan akan menghasilkan medan magnet pada pemutar. Tindak balas kedua-dua medan magnet ini akan menghasilkan daya kilas bagi menggerakkan pemutar. Seterusnya, untuk motor aruhan tidak segerak jenis yang kedua iaitu slip ring, di mana apabila pemungkun stator mendapatkan bekalan fasa 3 fasa, ia akan menghasilkan medan magnet yang berputar di pemungkun dengan kelajuan NS. Dengan berlakunya proses aruhan saling di antara stator dan rotor, maka arus yang teraruh akan teralih di rotor berbelit dan menyebabkan rotor mula berputar dengan kelajuan NR. Sekiranya pada masa itu perintang yang disambungkan pada rotor pada tahap maksima, maka kadar putaran rotor adalah pada tahap paling minima tetapi kilas motor adalah tinggi. Apabila dibekalkan voltan 3 fasa, medan magnet berputar akan terhasil dan akan berputar pada satu kelajuan yang dipanggil kelajuan segerak. Medan magnet berputar akan memotong belitan pengalir pemutar, di mana ia akan terhasil pada pengalir pemutarnya dan menyebabkan berlakunya pengaliran arus dalam belitan pengalir pemutar tersebut.
Okey, untuk motor aruhan segera pula, apabila satu voltan 3 fasa dibekalkan kepada beltan pemengkun motor segera, ia akan menghasilkan satu medan magnet berputar di pemerun pada kelajuan ns iaitu negatif 120 F per P, di mana ia ada pusingan seminit. Putaran medan magnet ini tidak berguna untuk menghasilkan aruhan di pemutar kerana pemutar perlu digerakkan oleh satu penggerak luar pada arah putaran medan magnet di pemengkun. Terdapat berbagai cara untuk menggerakkan pemutar motor, antaranya ialah menggunakan, yang pertama adalah motor proni. Ianya sebarang motor dipasang secara terus ke pemutar sangkar tupai lah kebiasaannya. Dan kedua adalah perintang pemutar, di mana perintang pemutar dipasangkan ke pemutar dan akan berputar mengikut prinsip motor pemutar berlilit. Apabila motor menghampiri kelajuan segeranya, pergerakan pemutar motor dialihkan pada masa yang sama. Arus pemujaan medan dibekalkan. Bekalan arus terus akan diberikan ke pemutar melalui gelang gelincir hanya selepas kelajuan pemutar NR itu pecut sehingga menghampiri kelajuan segera NS, iaitu sehingga 95% lah. Seterusnya pemutar akan berputar selaju putaran segera iaitu NR, iaitu negatif 120 per P, ada di mana yang ada kelajuan segera. Segelincir pemutar adalah sifar. Okey, untuk bab 5 pula, iaitu jenis-jenis motor motor arus uralik 3 fasa, di mana terbahagi kepada dua lah. Macam yang saya cakap sebelum ni, ini adalah motor segera dan motor tidak segera. Okey, untuk motor yang tidak segera, di mana ianya terbahagi kepada dua, iaitu squirrel cage motor, iaitu motor sangkar tupai, dan motor pemutar berbelit, iaitu spring motor. Okey, untuk motor sangkar tupai, motor ini mempunyai pemengkun atau stator yang berbelit, iaitu satu beritan mewakili satu fasa. Pemengkun stator ini berfungsi sebagai tempat meletak beritan stator dan ianya juga berfungsi sebagai teras besi pada motor. Okey, untuk yang slip ring pula, ianya dikenali sebagai motor gelang pelincir atau slip ring motor dan one rotor induction motor. Pada binaannya berbeza dengan sangkar tupai, di mana ianya di mana bahagian rotor atau pemutar disambungkan kepada tiga perintang luar mengisi gelang pelincir. Dan seterusnya adalah motor segera. Okey, untuk motor segera sebenarnya adalah ianya adalah untuk pengulang-alik, tetapi ia dijalankan sebagai sebuah motor di mana motor ini tidak mempunyai gelinciran dan kelajuan motor ini berubah mengikut frekuensi dan bilangan kutubnya. Dan motor ini juga mempunyai kelajuan yang mandar dan ia tidak boleh bergerak dengan sendiri kerana ia memerlukan pergerakan sama ada daripada luar atau dalam motor. Pada kali ini saya akan mulakan berkenaan dengan bab 6 iaitu spesifikasi motor arus ulang-alik 3 fasa. Okey, jadi kita pergi yang pertama iaitu kepada pengenalan, di mana motor arus ulang-alik ini terbagi kepada dua iaitu motor segera dan motor tidak segera. Di mana motor segera adalah yang digunakan seperti untuk menghidupkan motor segera ini adalah poni motor, damper winding dan juga DC motor. Di mana motor tidak segera mewakili motor gelang, gelincir dan juga sangkar tupai. Okey, di setiap motor arus ulang-alik ini mempunyai spesifikasi yang tersendiri. Jadi kita akan lihat spesifikasi untuk jenis motor-motor arus ulang-alik 3 fasa. Jadi kita lihat motor segera, di mana motor segera ini mempunyai binaan yang sama dengan pengulang alik atau lebih dikenali sebagai alternator. Akan tetapi di mana motor segera ini memerlukan pemutar luar atau lebih dikenali untuk menghidupkan motor segera ini. Sebagai contoh, pemutar luar itu adalah motor poni, peritang pemutar dan juga motor sangkai tupai. Okey, kita lebih pergi kepada spesifikasi yang lebih jelas untuk motor segera ini, di mana arus permulaan untuk motor segera ini adalah lebih rendah berbanding dengan motor induksi untuk memulai putarannya, di mana permulaan untuk motor ini adalah boleh dihidupkan dengan motor poni, motor sangkar tupai dan juga peritang pemutar, di mana tork permula untuk motor segera ini adalah mempunyai tork yang sangat rendah dan kelajuan motor segera ini adalah tetap dan tepat kerana kelajuan motor
sama dengan kelajuan segerak, dan daya kilas untuk motor ini sangat kecil, dan faktor kuasa untuk motor segerak ini adalah baik, dan kos untuk pembelian ataupun penyegaan motor ini adalah sangat tinggi kerana memerlukan pemutar yang luar seperti motor poni, motor sangkar tupai dan juga perintah pemutar. Jadi kita pergi kepada motor tidak segerak, di mana motor tidak segerak terdapat dua jenis, iaitu motor sangkar tupai dan juga motor gelang gelicir. Okey, kalau kita pergi dulu kepada motor sangkar tupai. Kalau kita melihat rajah di sebelah kanan saya adalah motor sangkar tupai, dan kita lihat pada spesifikasi motor sangkar tupai ini adalah mereka bentuk rotor pada motor sangkar tupai ini tiada balitan, tetapi terdapat bar-bar yang aluminium yang digunakan pada motor, dan motor sangkar tupai ini tiada mempunyai cicing, geser dan juga berus. Okey, arus permulaan untuk motor sangkar tupai ini boleh mencapai 5 ataupun 6 kali ganda arus beban, dan arus akan meningkat apabila beban digunakan meningkat. Jadi permulaan untuk motor sangkar tupai ini, motor ini boleh dihidupkan dengan direct online, start data dan juga auto transformer pemula. Okey, untuk tork permulaan motor ini adalah sangat rendah. Jadi kelajuan untuk motor sangkar tupai ini adalah tunggal dan seakan-akan sama dengan kelajuan motor medan magnet, dan daya kilas untuk motor sangkar tupai ini sangat kecil, dan faktor kuasa motor sangkar tupai ini rendah dan akan berangsur naik apabila beban ditambah sehingga mencapai beban yang penuh dengan nilai capai sehingga 0.85 ataupun 0.9. Jadi kos untuk pembelian ataupun penyelenggaraan motor sangkar tupai ini adalah sangat rendah. Okey, seterusnya kita pergi pada motor gelang gelicir. Kalau kita boleh lihat rajah di sebelah kanan saya adalah motor gelang gelicir. Okey, motor gelang gelicir ini mempunyai reka bentuk rotor yang berbeza daripada motor sangkar tupai, di mana motor sangkar tupai tidak mempunyai cincin geser ataupun berus, di mana motor yang terdapat pada rotor. Jadi motor gelang gelicir ini mempunyai cincin dan juga berus yang disambungkan kepada rotor. Okey, arus untuk permulaan motor ini mempunyai arus permulaan yang rendah, dan motor ini boleh dihidupkan dengan rintangan pemula yang disambung pada rotor, dan tork untuk motor ini mempunyai tork pemula yang tinggi, dan kelajuan motor ini yang dikawal menggunakan pintang yang boleh laras. Maksudnya motor ini boleh mengawal kelajuan sama ada tinggi ataupun rendah. Jadi kelajuan berkadar terus dengan nilai perintah. Semakin rendah nilai rintangan, semakin laju motor berputar. Jadi untuk daya kilas untuk motor gelang gelicir ini adalah sangat baik, dan faktor kuasa bagi motor gelang gelicir adalah sangat baik berbanding dengan motor sangkar tupai, dan kos untuk pembelian ataupun penjagaan motor sangkar tupai ini adalah agak mahal. Seterusnya kita pergi kepada bab 7, iaitu kelebihan dan keburukan bagi motor 3 fasa. Okey, di mana di pada bab 6 kita telah mengetahui spesifikasi motor ulang-alik 3 fasa, di mana terdapat 2 jenis motor arus ulang-alik, iaitu motor segerak dan juga motor tidak segerak. Okey, setelah kita tahu spesifikasi pada motor tersebut, jadi setiap motor mempunyai kelebihan ataupun keburukan pada motor bergantung kepada jenis-jenis motor. Jadi kita akan terlebih dulu melihat kelebihan dan keburukan bagi motor segerak. Okey, kelebihan motor segerak ini adalah motor ini mempunyai kelajuan yang stabil dan tepat. Selain itu, motor ini tidak memerlukan watan tambahan kerana terhubung langsung ke sumber arus ulang-alik. Dan kekurangan bagi motor segerak ini adalah kos penyelenggaraan dan pembelian
yang tinggi kerana memerlukan pemutar yang luar untuk menghidupkan motor tersebut, dan memerlukan batuan pegat luar lah seperti yang saya cakap tadi untuk menghidupkan putaran rotor seperti motor proni, motor sangkai tupai dan juga perintah pemutar. Dan kekurangan seterusnya adalah tidak memiliki kawalan kelajuan yang berisi seperti motor gelang gelincir, kerana motor segerak ini mempunyai kadar kelajuan yang stabil dan tepat. Kita pergi pula kepada kelebihan dan keburukan bagi motor tidak segerak. Di mana motor tidak segerak ini mempunyai dua jenis motor, iaitu motor sangkai tupai dan motor gelang gelincir. Kita lebih dahulu pergi kepada motor sangkai tupai, di mana kelebihan pada motor ini adalah sangat ringkas. Sebuah motor yang ringkas, tahan lasak dan tidak mudah rosak, terutama pada bahagian rotornya kerana tiada belitan. Kos penyarangan yang mudah dan juga murah, dan boleh digerakkan tanpa batuan pemutar yang luar, dan saiz yang kecil dan tidak memerlukan penyusunan yang khusus, dan juga kelajuan motor ini bergantung pada perubahan beban. Kekurangan bagi motor sangkai tupai ini adalah tidak mempunyai kelajuan motor yang boleh diubah-ubah, tidak seperti motor gelang gelincir, dan kelajuan motor ini akan berkurang jika beban akan bertambah dan tork yang lebih rendah, dan daya kilas bagi motor sangkai tupai ini sangat tidak sesuai untuk keperluan daya yang tinggi ataupun penggunaan kuasa yang tinggi. Seterusnya adalah motor gelang gelincir, di mana motor gelang gelincir ini mempunyai kelebihan yang dapat mengawal dan mengubah kelajuan motor mengikut kehendak yang diperlukan, kerana penyambungan motor ataupun rotor pada motor gelang gelincir ini disambung menggunakan perintah pemutar yang dapat menyelaraskan nilai rendah ataupun tinggi untuk menambah kelajuan motor mengikut kehendak yang diperlukan. Daya kilas motor ini sangat tinggi dan sesuai untuk beban yang berat, di mana boleh digunakan pada penggunaan yang berat lah. Dan seterusnya adalah boleh berputar pada beban berat dengan konsisten, dan tork bagi motor gelang gelincir ini adalah sangat tinggi. Dan kekurangan bagi motor ini adalah memerlukan kos penyaraan dan pengendalian bagi motor ini sangatlah mahal, dan memerlukan perjalanan khusus berbanding motor sangkai tupai. Pada bab 8 ini, kita akan lihat aplikasi pada jenis-jenis motor arus ulang-alik 3 fasa, di mana kita akan menilai ataupun untuk melihat di manakah jenis motor ini digunakan ataupun diaplikasikan pada tempat luar. Pertama kita lihat adalah motor sangkai tupai, di mana motor sangkai tupai ini sangat sesuai untuk pendestrian yang menggunakan kuasa yang kecil, di mana kelajuannya tidak diperlukan ataupun kelajuannya yang rendah, dan seperti kren, angkat kecil, penekan terbuk dan juga kipas. Dan seterusnya kita lihat pula pada motor gelang gelincir, di mana motor gelang gelincir ni sering digunakan untuk pendestrian yang memerlukan tork yang tinggi dan juga arus permulaan yang rendah. Selain itu juga digunakan untuk pendestrian yang memerlukan kelajuan motor. Jadi motor gelang gelincir ini sangat sesuai diaplikasikan pada lift, crane, kompresor dan juga conveyor. Bagi motor segerak pula, motor ini memerlukan beban yang kelajuan yang stabil dan juga tepat, dan aplikasi yang sesuai untuk motor segerak ini adalah seperti di jam tangan ataupun jam dinding dan juga servo motor, kerana memerlukan kuasa yang rendah. Seterusnya, saya Aina Jiha binti Marhasan, nombor matrik TB 190117 akan menerangkan bab 9, iaitu pengiraan motor AC 3 fasa. Ini merupakan formula-formula yang akan digunakan untuk pengiraan motor AC 3 fasa, di mana yang pertama adalah laju segerak. Formula untuk laju segerak ni adalah NS sama dengan 110 darab F bahagi P, di mana F dekat sini adalah frekuensi bekalan dan juga P adalah bekalan kutub. Untuk yang kedua adalah frekuensi rotor. Formula untuk frekuensi rotor ni adalah FR
sama dengan S darab dengan F, di mana S ni adalah slip atau kegelinciran dan juga F ni adalah bekalan frekuensi. Jadi untuk frekuensi rotor ni, semakin cepat rotor ni berputar, semakin rendah magnitud dan frekuensi arus rotor. Yang ketiga adalah slip motor. Di mana formula untuk slip motor ni adalah S sama dengan NS tolak NR bahagi NS darab dengan 100. Di mana NS ni adalah kelajuan segerak dan juga NR ni adalah kelajuan pemutar. Okey, kelajuan rotor NR ni tidak sama dengan kelajuan segerak NS apabila beban ni dipasang pada aci. Jadi perbezaan ni disebut sebagai slip atau kegelinciran. Okey, seterusnya adalah untuk arus fasa. IP, formula untuk arus fasa ni adalah IP sama dengan IL bahagi punca kuasa 3. Dan untuk yang terakhir adalah arus talian, di mana formula untuk arus talian ni adalah IP sama dengan Pin bahagi punca kuasa 3 darab VL cos theta. Okey, ini adalah contoh pengiraan bagi motor AC 3 fasa, di mana soalannya adalah 1 meter aruhan 3 fasa telah dililitkan untuk 4 kutub dan dibekalkan dari suatu sistem 50 Hz. Jadi, kirakan laju sinkronis. Laju sinkronis ni adalah laju segerak. Jadi, kita akan menggunakan formula NS sama dengan 120 darab F bahagi P, di mana frekuensi dekat sini adalah 50 Hz dan P adalah 4 kutub. Jadi, jawapan yang kita akan dapat adalah 1500 RPM. Okey, untuk soalan yang B, cari laju rotor apabila kegelinciran 4%. Jadi daripada formula slip ni, kita akan dapat mencari nilai NR. Jadi S ni sama dengan NS tolak NR bahagi NS darab 100%. Jadi dekat sini, NS kita dah dapat daripada soalan A tadi, iaitu 1500 RPM tolak NR bahagi 1500. Darab 100. Jadi NR ni kita akan dapat nilai 1440 RPM. Okey, untuk soalan terakhir C, cari frekuensi rotor apabila laju rotor 600 RPM. Jadi kita akan menggunakan formula slip juga, di mana NS, S ni sama dengan NS tolak NR bahagi NS darab 100%, di mana kita akan ambil nilai laju segerak yang telah kita dapat tadi, iaitu 1500 tolak NR yang baru ni 600 RPM bagi 1500 darab 100%. Jadi setelah kita dapat nilai S, kita akan menggunakan formula frekuensi rotor, iaitu FR sama dengan S darab F. Jadi kita akan dapat nilai frekuensi rotor ni adalah 30 Hz. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bab 10, iaitu maklumat-maklumat tambahan lain bagi motor aruhan AC 3 fasa ini. Motor AC telah digunakan di seluruh dunia dalam banyak aplikasi untuk mengubah tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Jadi motor AC ni seringkali digunakan pada industri-industri besar yang mempunyai pengeluaran yang banyak. Jadi dekat sini adalah contoh-contoh industri yang telah menggunakan motor AC 3 fasa, di mana yang pertama adalah kilang tekstil. Jadi dalam kilang tekstil ni, operasi berikut telah dijalankan, di mana kapas hingga sepihan, berputar, menganyam dan juga kemasan. Jadi proses ni akan dijalankan dalam alat tenun. Oleh itu, motor berputar ni memerlukan tok permulaan yang sederhana dan pecutan lancar supaya benang yang dikeluarkan adalah lurus dan juga tidak putus. Jadi motor aruhan sangkar tupai 4 atau 6 tiang telah digunakan untuk kilang tekstil ini. Okey, kilang yang kedua adalah kilang simen, di mana bahan mentah yang diperlukan terdiri daripada batu kapur, silikon, aluminium dan juga ferrik oksida. Jadi batu kapur ni telah dihancurkan dan jumlah biji besi yang diperlukan akan ditambah dan kemudiannya akan diletakkan dalam kilang pengisar. Jadi motor yang telah digunakan untuk penghancur ialah motor aruhan gelang gelincir, iaitu slip ring, motor slip ring,
yang mempunyai tok tarik keluar 200 hingga 250%. Okey, untuk industri yang terakhir, yang ketiga adalah mesin pelarik pengilangan, iaitu milling machine. Jadi alatan mesin ni memerlukan kelajuan operasi yang berterusan dan tok permulaan yang sangat rendah. Jadi motor sangkar tupai akan digunakan pada mesin ini. Okey, kesimpulan dari tugasan motor arus ulang alik 3 fasa ini, pelajar dapat mengetahui bahawa motor 3 fasa ini menggunakan hukum tangan kiri Fleming untuk mengenal pasti arah arus di dalam motor. Selain itu, terdapat 2 bahagian utama dalam binaan motor ini, iaitu pemutar dan juga pemekun. Di dalam tajuk ini, pelajar juga dapat mengetahui beberapa jenis motor yang ada bagi arus ulang alik 3 fasa yang dikategorikan kepada 2 kategori, iaitu motor segerak dan juga tidak segerak. Untuk kategori segerak, terdapat motor segerak. Motor ini tidak boleh bergerak dengan sendiri kerana ianya memerlukan penggerak seperti motor proni, motor sangkar tupai dan juga perintah pemutar. Manakala untuk kategori motor tidak segerak, terdapat 2 jenis motor, iaitu motor sangkar tupai dan juga motor gelang gelincir, di mana fungsi pada setiap jenis motor ini adalah berbeza dengan keperluan yang diminta dan setiap spesifikasi motor ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dirinya tersendiri. Jadi untuk motor 3 fasa ini, kelajuan dan tok motor bergantung kepada kekerapan dan juga bilangan lilitan dalam belitan. Oleh itu, motor AC 3 fasa ni digunakan dalam industri dan diaplikasikan pada komersial di mana kuasa tinggi akan diperlukan. Okey, itu sahaja penerangan daripada kumpulan kami mengenai motor arus ulang alik 3 fasa. Sekian, terima kasih.